Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnisa Azrin binti Karim, bernombor matrik D183107636. Okey, definisi ikhlas pada bahasa ialah bersih dan suci. Manakala dari segi istilah pula ialah niatnya murni semata-mata mengharapkan penerimaan dari Tuhan dalam melakukan sesuatu perbuatan. Okey, maksud dia dekat sini dia buat sesuatu tu, dia tak mengharapkan penerimaan daripada manusia. Contoh dia tolong orang, dia tak mengharapkan balasan pun, dia tak harapkan pun orang tu bagi dia sesuatu. Dia just niat dia ikhlas semata-mata kerana Allah, dan dia nak dia punya apa yang dia tolong tu diterima oleh Allah. Okey, menurut Kamus Dewan pula ialah hati yang bersih iaitu kejujuran, tulus hati iaitu ketulusan hati, dan yang terakhir ialah kerelaan. Okey, maksud dia dekat sini ialah dia buat sesuatu tu dengan hati yang rela, tanpa ada paksaan daripada siapa-siapa. Okey, pada bahasa Arab pula ia berasal daripada perkataan kholasa yang bermaksud tanqiyah asy-syai wa tanzibuhu, iaitu mengosongkan sesuatu dan membersihkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Fairusiana binti Syafi'i. Nombor matrik D183100938. Okey. Seterusnya, saya akan membentangkan pendapat ulama'. Okey. Di mana kat sini kita tengok pendapat ulama' terbahagi kepada 3 perbezaan. Okey, yang pertama ialah Abu Talib Al-Maki. Okey, di mana Abu Talib Al-Maki ni mempunyai erti permuniaan agama. Itu yang pertama. Okey, yang kedua pula ialah Al-Qushairi. Okey, di mana dalam Al-Qushairi ni penunggalan Al-Haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan. Okey, kita nampak perbezaan dia. Yang ketiga ialah Al-Ghazali. Okey, di mana perbezaan Ghazali ni, amal yang sakit adalah amal yang dilakukan kerana mengharapkan balasan syurga. Okey, itu adalah perbezaan pendapat ulama'. Okey, seterusnya kita tengok kepada pandangan ilmu tasawuf. Okey, di mana dalam pandangan ilmu tasawuf ni juga ada 3 perbezaan. Okey, yang pertama ialah ikhlas awam. Okey, di mana ikhlas awam ni orang yang beribadah kepada Allah kerana perasaan takut dengan siksaan Allah dan masih mengharapkan pahala. Okey, itu ialah yang pertama ikhlas awam. Okey, perbezaan ikhlas khawas ni ialah beribadah kepada Allah kerana atas kesedaran yang mendalam dalam diri dia sendirilah. Okey, seterusnya ialah ikhlas khawas. Okey, di mana beribadah kepada Allah kerana didorong. Itu adalah pandangan ilmu tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Safia binti Azman di 1831072. Okey, seterusnya saya akan menerangkan periodisasi turunnya ayat. Okey, periodisasi ni adalah waktu atau tempat turunnya ayat. Okey, ayat-ayat ni mengandungi kata ikhlas yang dapat diklasifikasikan kepada 2, iaitu madaniyah dan makiyah. Okey, di sini kita dapat lihat Makiyah ni mempunyai 26 ayat dalam 13 surah, manakala Madaniyah pula mempunyai 5 ayat di dalam 4 surah sahaja. Okey, seterusnya kita tengok kepada Makiyah dahulu. Okey, kat sini kita tengok ada mengisahkan tentang Nabi Yusuf kan. Okey, kat sini kat Makiyah ni kebanyakannya mengisahkan tentang Nabi dan kaum-kaum terdahulu. Okey, antara kita tengok kepada kisah Nabi Yusuf dahulu. Okey, kisahnya beliau dipilih ataupun diangkat sebagai raja sebagai tangan kanannya kerana sifat kejujuran beliau dan setia dan penuh tanggungjawab dengan memimpin masyarakat, dan beliau seorang yang berilmu dan tabah serta kuat imannya. Okey, seterusnya kita tengok kepada surah Yusuf juga, tetapi ayat 80. Okey, dalam Al-Quran, falamastai'asu minhu khalasu najiyan. Jadi khalasu itu adalah perkataan ikhlas. Kat situ dia ada menerangkan bahawa kisah saudara Yusuf yang melakukan penyendirian kerana salah seorang daripada mereka tidak boleh menggantikan Bunyamin yang ditahan oleh Nabi Yusuf sendiri.
Okey, seterusnya kita tengok kepada yang ketiga iaitu surah Yusuf juga ayat 24. Okey, ayat dia adalah innahu min ibadinal mukhlasin. Okey, jadi mukhlasin tu adalah perkataan hati ikhlas. Okey, dekat sini diceritakan bahawa yang kisah Nabi Yusuf ni dia menolak ajakan isteri Aziz ni untuk melakukan perkara yang tidak sopan. Okey, jadi Nabi Yusuf ni dia merasakan dia menolak sebab benda tu adalah perkara yang melanggar agama, kesucian dan benda ni akan mengkhianati tuannya sendiri. Sebab itu Yusuf termasuk dalam golongan hamba yang terpilih. Okey, selain tu banyak lagi kisah-kisah tentang Nabi ataupun kaum terdahulu. Okey, antaranya surah Maryam ayat 1 iaitu Nabi Musa dipilih Allah untuk menceritakan risalahnya. Nabi Yunus ayat 22 iaitu Allah memberi ujian kepada kaum musyrikin semasa berlayar. Dan terakhir adalah surah Safat iaitu ayat 169 iaitu kaum kafir Mekah yang berjanji akan beriman kepada Allah. Okey, seterusnya kita tengok kepada Madaniyah dalam surah An-Nisa ayat 146. Okey, kita tengok kat sini ada perkataan ikhlas juga. Wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu. Jadi wa akhlasu tu adalah perkataan ikhlas. Kat sini dia nak bagi ceritakan tentang bahawa kaum munafik ni diberi kesempatan untuk bertaubat, diberi masa untuk bertaubat sebelum tiba ajalnya, iaitu dengan melaksanakan perintah Allah ni dan menjauhi larangan dengan serta ikhlas dalam melakukan perkara-perkara ataupun ibadah ni kerana Allah SWT. Okey, seterusnya kita tengok kepada surah Al-Baqarah ayat 94 iaitu Qul in kana lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan. Jadi khalisatan tu adalah perkataan kata ikhlas. Jadi dekat sini ceritakan tentang perintah kepada Nabi ni agar mengatakan kepada orang-orang Yahudi ni, jika mereka benar syurga itu hanya untuk mereka, maka mintalah mati dengan segera. Tetapi orang Yahudi ni mereka tidak menginginkan kematian, tapi mereka terlalu mengejar duniawi dan terlalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dunia sahaja dan tak fikir pun tentang kehidupan di akhirat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Sabrina binti Ajman. Nombor matrik saya D183107727. Okey, saya akan sambung pada bahagian saya iaitu Asbabun Nuzul. Okey. Asbabun Nuzul yang pertama ialah Qul in kanat lakum darul akhiratan indallahi khalisatan man dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Maksud dia, katakanlah jika menganggap bahawa kampung akhirat iaitu syurga itu khusus untukmu dan di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka beginilah kematianmu jika kamu memang benar. Okey, asbabun nuzul ni boleh terjadi disebabkan dalam ayat tersebut menggunakan perkataan khalisatan. Khalisatan di sini yang membawa maksud khusus. Seperti yang kita tahu, khalisah ataupun khalis merupakan perkataan bagi ikhlas, tetapi dia mempunyai banyak maksud yang berada di dalam Al-Quran. Jadi ini antaranya salah satu yang ada di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya daripada surah Al-A'raf ayat 32 iaitu Kul man haraman zinatallahi allati ahraja li ibadihi wa tayyibati minar rizqi. Kul hiya lillazina amanu fi hayati dunya khalisah yaumal qiyamah. Kazalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Okey, maksud daripada ayat ini adalah katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan daripada Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkannya rezeki yang baik, katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khususnya untuk mereka sahaja pada hari kiamat.
Okay, inilah maksud daripada surah Al-A'raf. Okay. Dia menjadikan asbabun nuzul dekat sini ialah perkataan yang digunakan adalah khalisatun. Macam dekat surah sebelum tadi, dalam surah Al-Baqarah tadi, kita menggunakan perkataan khalisatain yang bermaksud khusus. Tetapi dalam surah Al-A'raf ini kita gunakan perkataan khalisatain, khalisah, iaitu dia membawa maksud yang sama tetapi menggunakan perkataan yang berbeza. Okay, faham kan? Okay, seterusnya daripada surah Az-Zumar ayat 3, iaitu alla lillahil ladzina khalis wal ladzina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyaqarrabuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun innallaha la yahdi man huwa kazib kafar. Maksudnya, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak akan menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Okey, jadi perkataan yang digunakan kat sini adalah khalis, iaitu maksud dia daripada surah Az-Zumar ini adalah agama yang bersih daripada syirik. Okey. Disebabkan itu, nampaklah kat sini perbezaan perkataan yang menggunakan, yang kita ingat khalasah ni membawa maksud ikhlas, tapi dalam Al-Quran dia mempunyai pelbagai maksud yang tersendiri. Macam yang dalam surah Az-Zumar ni menggunakan perkataan khalis. Dalam surah Al-Baqarah tadi guna perkataan khalisatain. Dalam surah Al-A'raf tadi kita gunakan perkataan khalisatun. So dia mempunyai pelbagai maksud daripada perkataan itu, tapi mempunyai pelbagai maksud yang banyak dalam Al-Quran. Okey. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anikah Badiha binti Munir. Nama matrik di 183100821. Okey, saya akan terangkan bahagian kata khalasa dan perubahan bentuknya di dalam Al-Quran. Okey, istilah ikhlas dalam bentuk asli dia iaitu ejaan dia alif kha lam alif sad, ikhlas dia tidak terdapat di dalam Al-Quran. Okey, namun ikhlas yang berakar dari perkataan khalasa dengan berbagai macam contoh secara menyeluruh ditemukan sebanyak 31 kali dalam 30 ayat. Okey, sedangkan jumlah bentuk yang berbeza terdapat 14 bentuk dan tersebar dalam 17 surah. Okey, bila kita dah kata perbezaan bentuk, dia automatik akan ada perbezaan dari segi makna. Okey. Jadi yang kat sini saya akan huraikan masalah tentang perbezaan makna dari kata akhlasna, mukhlisa, khalisa dan akhlasu. Alright, kita tengok kepada makna kata kerja yang pertama ialah akhlasna. Okey. Kata akhlasna ni dia terdapat di dalam Al-Quran dalam surah As-Sad ayat 46 yang bermaksud sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, iaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Okey, perkataan akhlasna dalam ni dia bermaksud mensucikan. Okey, jadinya akhlasna ni daripada fi'il madhi. Maksud dia adalah mensucikan. Okey, kata kerja kedua adalah mukhlisa. Okey, mukhlisa ni dia terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan ayat 14. Okey, surah Az-Zumar ayat 2 bermaksud sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Okey, manakala surah Az-Zumar ayat 14 maksud dia katakanlah hanya Allah sahaja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Okey, mukhlisa dalam ni dia membawa maksud murni, memurnikan. Alright, seterusnya adalah makna kata kerja daripada khalisah. Okey,
Khalisah ni dia membawa maksud yang khusus. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 94 yang bermaksud, katakanlah jika kamu menganggap bahawa kampung akhirat syurga itu adalah untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Okey, khalisah dalam ayat ni dia membawa maksud yang khusus. Maksud dia apa? Okey, contohnya dalam ayat ni dia ada peristiwa, bukan peristiwa, maksudnya macam dia ada kisah dia. Okey, jadinya kisah dia pada zaman Nabi, kaum Yahudi mereka mengatakan bahawa syurga itu adalah milik mereka. Maksudnya macam penghuni syurga itu adalah kaum Yahudi, bukan orang Islam. Jadinya apabila Rasulullah SAW dapat tahu pasal benda ni, Rasulullah SAW segera memerintahkan agar disampaikan kepada mereka bahawa kalau betul syurga itu adalah milik mereka, maksudnya penghuni syurga itu adalah kaum Yahudi, bukan orang Islam, maka segeralah minta kematian. Maksudnya cepat-cepatlah minta mati, sebab agar untuk mereka dapat merasakan bahawa nikmatnya syurga itu. Itu kalau betul mereka adalah penghuni syurga, tapi sebenarnya tidak. Jadinya khalisah dekat sini dia membawa maksud yang khusus. Okey, yang terakhir adalah akhlasu. Okey, akhlasu ni di dalam konteks sikap munafik. Okey, dalam surah An-Nisa ayat 146 yang bermaksud, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka kerana Allah, maka mereka itu adalah. Okey, kesimpulan yang kita dapat lihat di sini, ikhlas ni terdapat 5 aspek penting di dalamnya. Yang pertama, ikhlas dalam pemurnian agama. Yang kedua, ikhlas dalam erti pemurnian agama dari hawa nafsu. Yang ketiga, ikhlas dalam erti pemurnian amal. Yang keempat, ikhlas dalam erti pemurnian ucapan. Dan yang kelima ialah ikhlas dalam erti pemurnian budi pekerti.